Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'd. Sebelum saya masuk membentang, pertama sekalinya terlebih dahulu saya ingin mengimbau kembali latar belakang yang terjadinya perbincangan kita pada pagi ini. Itu kerana Ustaz Salman Ali ada mendakwa bahwasanya Asy'ariyah itu melarang orang awam daripada berkata Allah sedang mendengar dan melihat makhluk sekarang ini, makhluk sedang berdoa ke apa semua. Ini kerana menatijahkan berlaku perkara baru pada zat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bercanggah dengan kaedah Asy'ariyah sendiri yang menyebut ma la yakhlu 'anil hawadits fa huwa hadisun. Maka natijah daripada kenyataan Ustaz Salman ni, satu, bagi saya membuat fitnah kepada Asy'ariyah. Yang kedua, Asy'ariyah menafikan perkara yang diijma' oleh ulama, iaitu mendengar dan melihat. Implikasinya, kesannya boleh membawa kepada kekufuran, kerana menafikan perkara yang diijma' ni boleh membawa kepada kekufuran. Kalau menafikan pendengaran dan penglihatan, itu tidak membawa kepada kekufuran. Yang ketiga, membawa gambaran kepada orang awam bahawasanya mazhab Asy'ariyah menyusahkan dan memberi gambaran mazhab Asy'ariyah itu tidak sesuai untuk orang awam. Karena itu saya hadir pada pagi ini sebagai pendefend atau mempertahankanlah. Kalau Ustaz Salman Ali memberi rujukan bukti pada awal-awal itu bahawasanya betul ada ulama Asy'ariyah yang melarang orang awam, pasti tidak akan berlakulah diskusi pada pagi ini. Baik, pertama dengan secara ringkasnya, manhaj Asy'ariyah bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah, An-Naql, Ijma', Qawaid Aqliyah, Dalalah Lughah dan Istiqra' Tam. Dan hasil daripada gabungan semua ini terbinalah manhaj Asy'ariyah yang tawazun, mengimbangi di antara nakli dan akli. Dan ini saya ambil daripada Al-Asy'ariyah Daruratu wa Manhajun Wastimrarun, karangan Dr. Faruk Hamdah. Contoh kemu'tadilannya Asy'ariyah ni dalam memuliakan sahabat dan ahlul bait, Asy'ariyah tidak menjadi seperti Rafidhiyah dan Nasibiyah. Itu juga dalam masalah politik melantik pemimpin, Asy'ariyah tidak jadi seperti Khawarij dan Syiah dan terlepas daripada faham Mu'tazilah yang menentukan akal semata-mata. Itu juga mu'tadilnya Asy'ariyah di dalam memahami sifat-sifat Allah Ta'ala. Asy'ariyah tidak ghulu dalam mentanzih sehingga membawa kepada ta'til kaum mu'attilah seperti Mu'tazilah dan Jahmiyah. Dan Asy'ariyah juga tidak menjadi ghulu dalam mengisbat sehingga membawa kepada tajsim dan tashbih seperti kaum musyabbihah, mujassimah, karamiyah, hasyawiyah. Dan yang ketiga, pendapat masyhur atau jumhur dalam Asy'ariyah ialah pendapat yang disaring dalam mazhab, serta pendapat yang dipilih oleh ulama-ulama Asy'ariyah yang mu'tabar dari zaman ke zaman, sama ada bertepatan atau berbeza dengan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri berdasarkan hujah dan penelitian, bukan semata-mata taklid kepada qaul pendapat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Inilah manhaj Asy'ariyah yang tidak membawa kepada ketaksuban dan terbuka, kerana ketaksuban itu membodohkan kepada akal, kama qala sahibus samaha mufti fi hadzal bilad ini. Kemudian yang keempat, semua perbahasan dan terminologi yang digunakan oleh ulama Asy'ariyah dalam kitab-kitab karangan mereka sewajibnya kita memahami daripada kefahaman ulama Asy'ariyah sendiri. Jika kita memahami terminologi yang digunakan oleh ulama Asy'ariyah menurut kacamata penilaian ulama selain daripada manhaj Asy'ariyah, apatah lagi yang memusuhi Asy'ariyah, pasti tasawur sesuatu masalah dan perbahasan itu menjadi melencong. Ini kerana berdasarkan perkataan Imam Nawawi, wa ashabu sahibil madhab a'lamu bimuradihi min ghairihim. Orang yang tuan empunya mazhab itulah yang lebih mengetahui dengan murad maksud yang dikehendaki oleh qaul atau perbahasan di dalam mazhabnya. Kemudian pembahagian sifat dalam manhaj Asy'ariyah, ulama mutaqaddimna Asy'ariyah membahagikan kepada dua jenis sifat, dua bahagian, iaitu sifat zat dan sifat fa'il. Ini sebagaimana yang tersebut dalam kitab Al-I'tiqad wal Hidayatu ila Sabilir Rasyad. Kata Imam Baihaqi, falillahi izzah ismuhu asma'un wa sifatun wa asma'uhu sifatuhu wa sifatuhu awsafuhu wa ala kismaini wa hiya ala kismaini ahaduhuma sifatu zatin wal akharu sifatu fi'lin. Kemudian mutaakhirin Asy'ariyah membahagikan kepada 7 bahagian. Satu, sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, ma'nawiyah, sifat fi'liyah, sifat jami'ah, dan sifat khabariyah ataupun dikatakan sifat sama'iyah. Ini tersebut dalam kitab Hasyiah
bagi muqaddimah sughra bagi Sanusi itu Syekh Ibrahim Al-Andalusi Sumarqasti Ibni Abi Hasan Ali Al-Banani, disebut di dalam itu pada muka surat 4, wa hasiluha annaha tanqasimu ila sab'ati aqsamin. Kesimpulannya sifat-sifat itu dibahagikan kepada 7 bahagian seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian manhaj Asy'ariyah ni dalam memahami sifat Allah Taala, khususnya pada tajuk kita pada pagi ini ialah sifat sama' dan basar, ada 2 bahagi. Satu fardu ain untuk orang awam. Kemudian yang keduanya fardu kifayah. Fardu ain kerana berdasarkan firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah ya ayyuhalladzina amanu wa aminu billahi wa rasulih. Begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawiratun fata'allamna al-imana qabla an nata'allama al-Quran. Kemudian yang kedua, ulama Asy'ariyah datang mempermudahkan orang awam dalam memahami hukum sifat ketuhanan dengan huraian ringkas, hanya sekadar melepaskan taklif fardu ain atas setiap mukallaf untuk mengenal Allah Taala, bukan meleret-leret. Contoh ciri-ciri orang panggil untuk memudahkan orang awam beriman secara ijmal, Allah mempunyai sifat kesempurnaan yang sangat banyak. Hanya Allah yang maha mengetahui bilangannya, bukan menhadkan kepada 20 sifat ataupun 13 sifat. Dan menyatakan sifat Allah berserta dengan fungsinya secara ringkas, mendatangkan dalil secara ijmal sama ada an-naqli Al-Quran atau hadis atau al-aqli dengan secara ringkas. Adapun sifat-sifat khabariyah dan mutasyabihah, ulama Asy'ariyah itu melarang orang awam untuk membincangkan secara mendalam. Hanya cukup diimani sahaja tanpa memahaminya dengan akal. Dalam hal ini Imam Ghazali dalam kitab Iljamil Awam an Ilmil Kalam menggariskan 7 elemen yang perlu ada pada orang awam. Itu yang pertama secara ringkasnya, orang awam perlu menghadapi dengan sifat-sifat khabariyah atau sifat-sifat mutasyabihah ni, orang awam perlu ada at-taqdis yang pertama, menyucikan Allah Ta'ala daripada sebarang jismiyah, sebarang keserupaan Allah dengan makhluk. Yang kedua at-tasdiq, beriman, membenar, menerima, setuju dengan apa yang didatangkan oleh Allah Ta'ala. Yang ketiganya al-i'tiraf bil ajzi, mengakui dengan kelemahan diri, as-sukut, diam daripada membahas-bahasnya, imsak, menahan daripada memalingkan makna ataupun lafaznya daripada satu bahasa ke bahasa yang lain, al-kafu, dan menahan daripada diri berfikir atau tafakkur dengan makna, dan taslim li ahlih, serah kepada ahlinya. Zali setiap satu daripada yang ilmu kalam. Sekurang-kurang fardu ain yang wajib diketahui secara tafsili, secara terperinci, tapi dengan bayan yang ijmali dan dalil yang ijmali, huraian yang ringkas dan dalil ringkas, sehingga boleh bawa tamyiz bainal qadim wal hadis, tamyiz bainal khaliq wal makhluk. Itu 20 sifat atau 13 sifat sebagaimana yang tertera. Contoh-contoh kitab yang menghuraikan akidah bagi orang awam dengan sangat mudah. Tidak payah pun manhaj Asy'ariyah ni sebenarnya. Satu, kitab Muqaddimah Sughra bagi Imam Sanusi. Was-sam'u wal basaru al-muta'alliqani bi jami'il mawjudati. Allah bersifat dengan pendengaran dan penglihatan dan maha mendengar dan melihat sekalian benda yang ada. Termasuk kita-kita yang ada sekarang Allah melihat. Kemudian dalil pun ringkas saja. Al-burhanu ala wujubi sam'i wal basari wal kalam. Itu ammal burhanu wujubi sam'i lahu ta'ala wal basari wal kalam fal kitabu Quran was sunnatu dan hadis wal ijma' wa aidan, tambah sedikit akal, lau lam yattasif biha, kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat tersebut, lazima an yattasifa bi addariha, pasti Allah Ta'ala bersifat dengan lawannya, dan lawan dia pasti naqais, kurang, wa naqsu alaihi ta'ala muhalun, dan itu membawa kepada mustahil, kekurangan di atas Allah Ta'ala mustahil. Begitu juga contoh daripada kita Imam Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Ba'alawi, dikatakan wa huwas sami'ul basir, dia Allah maha mendengar maha melihat, gitu saja, sangat senang untuk difahami. Ini pasti daripada mazhab Asy'ariyah, karena Imam Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menasihati dalam kitabnya yang lain Risalah Mu'awanah, kun asy'ariyan fi i'tiqadin fa innahu huwal manhalu safi 'anil zaigh wal kufri. Hendak kamu ni adalah sebagai orang yang berasy'ari di dalam i'tiqad, karena manhajnya suci daripada penyelewengan dan kekufuran.
Begitu juga sangat mudah. Wa annahu sami'un basir. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mendengar, maha melihat. Ini untuk orang awam. Itu juga contoh-contoh kitab Jawi yang menghuraikan akidah bagi orang awam sangatlah mudah. Contoh seperti kitab Miftahul Murid. Dan sama, iaitu pendengaran. Artinya mendengar, maka mendengar Allah Ta'ala itu tiada dengan telinga. Allah Ta'ala tidak mendengar dengan telinga. Allah Ta'ala mendengar dengan sifat pendengaran. Lawannya itu didnya, yang tidak boleh berhimpun dengan pendengaran, itu tuli. Mustahil ia Allah Ta'ala tuli, hanya wajib mendengar selama-lamanya. Dan dalil sama itu firman Allah Ta'ala, innallaha sami'un basir. Sangat mudah. Sesungguhnya Allah maha mendengar, maha melihat. Dan basar artinya melihat, yakni pelihat. Maka melihat Allah Ta'ala itu tiada dengan mata, bahkan dengan sifat penglihatan. Dan tiada dengan sebab cahaya matahari dan pelita dan lainnya. Lawannya yang tidak boleh berhimpun dengan sifat penglihatan, iaitu buta. Mustahil Allah Ta'ala itu buta. Hanya wajib bersifat dengan sifat pelihat selama-lamanya. Adapun dalil melihat Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, innallaha basirun bil ibad. Allah Ta'ala bahawasanya Allah Ta'ala maha melihat segala hambanya. Sangat mudah untuk memahami. Saya rasa dalam dewan ini rasa tak ada pun yang tak faham. Kalau tak faham juga mesti kena makan kismih banyak-banyak. Kemudian ke sebelah kitab Baqaratil Amani ini sangat mudah. Artinya pendengar. Sama artinya pendengaran Allah Ta'ala. Iaitu satu sifat yang sedia kala adanya pada zat Allah. Yang dengan sifat pendengaran tersebut, Allah mendengar segala barang yang ada pada ketika adanya. Yang ini baru. Mendengar itu baru. Karena itu takluknya. Tapi sifat pendengaran yang ada di zatnya itu qadim. Dan seterusnya. Boleh lihat di dalam apa yang dipaparkan di sana lah. Cuma dalam kitab ni dibawakan dalil akli. Dalil akli. Karena di sana maslak Asy'ariyah nanti kita akan bahas. Maslak Asy'ariyah dalam istidlal tentang sifat sama dan basar ni ada pelbagai. Kepelbagaian ni bukanlah orang panggil suatu percanggahan yang boleh membawa kepada saling mentakfir ataupun mentabdi' atau menyesatkan. Yang kelima, orang awam yang mempelajari ilmu akidah fardu ain mengikut metod Asy'ariyah ni tidak diwajibkan mengetahui takluk sifat ma'ani karena ia termasuk min ghawamid ilmul kalam. Ini sebagaimana yang disebut dalam kitab Faridatul Fara'id, dan tiada wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui beberapa takluk ini karena ia daripada bicara yang dalam ghawamid fil ilmil kalam. Tetapi itu nisbah dengan orang awam di luar sana disebut. Adapun nisbah kepada yang lain daripada mereka itu orang awam, maka tiada zahir, tidak wajib, bahkan jadi fardu kifayah. Maka sekarang kita masuk fardu kifayah. Fardu kifayah di atas sebahagian mukallaf untuk mempelajari ilmu kalam secara mendalam, dalil tafsili bagi menegakkan hujjah, iqamah hujjah wa daf'i syubhat. Secara fardu kifayahnya, ulama Asy'ariyah membahas secara terperinci 7 pembahagian sifat tersebut. Sudut makna, kategori, fungsi wujud, amrun adami, amrun ma'dum, adam subut dan sebagainya, salbiyah, salibah, salbiyah maslub anhu, salibah, itu semua tu dibahas dengan secara terperinci. Begitu juga takluk-takluknya, takluk qubdah, takluk inkishah mutlak, inkishah muqayyad dan sebagainya. Ini yang fardu kifayah. Maka muncullah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan para pembesar akal kibarul Asy'ariyah mendatangkan hujjah dan menerangkan segala syubhat yang didatangkan oleh golongan yang menyeleweng. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini sebenarnya bukan hanya berguru dengan guru bapa tiri dia, Abu Ali Al-Jubai, Abu Hashim Al-Jubai, dua orang Mu'tazilah. Bukan hanya itu saja guru dia. Imam Az-Zahabi menyebut ada banyak lagi guru-guru Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Itu nanti perbincangannya kita boleh buat tajuk yang lain. Jadi 40 tahun itu bukan hanya menghabiskan masa dengan belajar akidah Mu'tazilah, bahkan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari belajar dengan guru-guru Ahlus Sunnah, Ahlul Hadis, Imam Al-Hafiz Zakaria bin Yahya As-Saji Asy-Syafi'i. Itu antara guru Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam Abu Ishaq Al-Mawarzi termasuk guru besar dalam mazhab Syafi'i. Murid kepada Imam Abul Abbas Ibnu Suraj. Ini pun guru Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dalam menghuraikan sifat sama dan basar, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri menyatakan dalam beberapa buah kitabnya. Satu, Al-Ibanah fi Usul Diyanah, kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, wa nathbutu lillahi ta'ala as-sam'a wal basar. Kami mengisbatkan bagi Allah sifat pendengaran dan penglihatan. Wala tanfadzalika, dan kami tidak menafikan demikian, kama nafathul mu'tazilatu wal jahmiyatu wal khawarij. Seperti mana puak-puak Mu'tazilah, Jahmiyah menafikannya. Begitu juga dalam kitab Al-Lumah,
Imam Abul Hasan Al-Asy'ari kerana berdepan dengan puak Mu'tazilah, maka beliau mendatangkan dalil secara akli, iaitu dalilul kamal. Sebab berlawan dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah ini takdimul akal semua hingga membawa kepada ta'til. Istidlal dengan akli di sini. Fa in qala qailun, kalaulah Mu'tazilah tu kata, lima qultum innallaha sami'un basir, kenapa kamu kata kamu i'tikad Allah tu maha mendengar maha melihat? Lalu Imam Ghazali membawa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari membawa hujjah secara akliyah, li'annal hayya idza lam yakun mausufan bi afatin tamna'uhu min idrakil masmu'ati wal mubsarati idza wujidat fa huwa sami'un basir. Sesuatu yang hidup kalau tidak ada yang menghalang untuk mendapatkan sesuatu yang didengar, yang dilihat, pasti ia bersifat dengan, pasti ia mendengar dan melihat. Maka Allah Ta'ala tu pasti hayun la yamut, dan tidak ada sesuatu pun yang boleh mengenai Allah Ta'ala penyakit-penyakit seperti pekak dan buta. Maka ketika itu sahlah annahu sami'un basirun, Allah Ta'ala tu maha mendengar. Begitu juga dibawakan qidamus sifatil ilahiyah dengan dalil akli, iaitu dalil diddi, dalil diddiyah atau taqabul, disebut oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sebagaimana yang terpapar tu dengan panjang lebarnya. Fa in qala ataquluna innallaha ta'ala lam yazal aliman qadiran sami'an basiran kadzalika naqulu, kami kata begitu semua. Lau kana lam yazal hayyan ghaira sami'in wa basirin lakana lam yazal mausufan bididdi sam'i minas samami wal afati wa bididdi basari minal ama wal afat wa muhalun jawazul afat alal bari li'annaha min simatil hadathi fadalla ma qulnahu ala anna Allah ta'ala lam yazal aliman qadiran sami'an basiran. Baik. Kemudian Imam Baihaqi dalam kitab Al-I'tiqad wal Hidayah ila Sabilir Rasyad, Imam Baihaqi mendatangkan dengan dalil nakli, dan inilah yang dipilih oleh Imam Ar-Razi. Maslak istidlal Imam Ar-Razi pada sifat sama' basar muafakat dengan Imam Al-Baihaqi, iaitu dengan dalil nakli cukup memada, kerana terlalu banyak ayat-ayat Quran menceritakan wa kana Allahu sami'an basira, qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir, dan banyak lagi lah ayat-ayat lain. Ini menunjukkan isnad tersebut isnad yang tam. Allah Ta'ala nak memberitahu bahawasanya Allah Ta'ala benar-benar bersifat dengan pendengaran dan penglihatan, dan Allah Ta'ala maha mendengar dan maha melihat. Kenapa Imam Ar-Razi mencukupi dengan dalil Quran hadis saja di dalam bab ni, tidak memerlukan kepada dalil akal? Kerana Quran ataupun dalil-dalil nas nakliyah ni semuanya qat'iyul thubut atau qat'iyul wurud wa qat'iyul dilalah, dan tidak memerlukan kepada takdimkan dilalah akliyah. Lagi pula dhaifnya istidlal dengan dalil akli, kerana terkadang manusia itu boleh mengkiaskan syahid alal ghaib. Baik, dan ini tidak ada percanggahan pun di antara Imam Ar-Razi atau Imam Al-Baihaqi dengan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kemudian kemudian disebutkan lagi oleh Imam Al-Baihaqi, setelah mana dia membahagikan sifat tu ada sifat zat dan sifat fa'il, maka dikatakan wasani ma yadullu khabarul mukhbiri bihi anhu wa wasful wasif lahu bihi ala sifati zaidatin ala zatihi qaimatin bihi wa huwa ka wasfil wasif lahu bi annahu hayyun alimun qadirun muridun sami'un basirun mutakallimun baqin, fadallat hadhil awsafu ala sifatin zaidatin ala zati qaimatin bihi kahayatihi wa ilmihi wa qudratihi wa iradatihi wa sam'ihi wa basarihi wa kalamihi wa baqaihi wal ismu fi hadzal qismi sifatun qaimatun bil musamma la yuqalu innahal musamma innaha hiyal musamma, tidak boleh dikatakan sifat tu ialah zat, wala innaha ghairul musamma, dan tidak boleh dikatakan sifat tu terpisah daripada zat. Saya agak cepat-cepat sikit ni, sama ada 100 lebih ni slide. Kemudian kita asma wa sifat pun begitu juga. Kalau kita tengok babu maja'a fi isbati sifatis sam'i, dibawakan dalil nakli, dalil Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, syarah Ma'alim Usuluddin Ibnu Tilimsani, syarah bagi Ar-Razi. Sebelum qauluhu al-mas'alatu tasi'ah Allah Ta'ala sami'un basirun, sebelum dibawa perbahasan tentang sifat sama' basar Allah Ta'ala, terlebih dahulu Imam Ibnu Tilimsani membawa analogi bagaimanakah
kita nak faham sama' dan basar berlainan daripada ilmu. Idza alimna syai'an, apabila kita tahu sesuatu, summa absarnahu, kemudian kita melihat, wajadna baina halataini tafriqatan badihiyatan, pasti kita mendapati ada dua kelakuan yang berbeza dengan secara ketara. Nah, apa yang kita tahu dan apa yang kita lihat itu ada dua perbezaan. Itu menunjukkan al-absar wal asma' mughayarani lil ilmi. Kemudian Ibnu Tilmisam ini menakalkan, menyebutkan wali Syaikhil Abil Hasan al-Asy'ari, dan bagi Imam Abu Hasan al-Asy'ari ini ada dua qaulani, ahaduhuma annahuma idrakani yukhalifani al-ilma bi jinsihima ma'a musyarakatihima lil ilmi fi annahuma sifatani kashifatani yata'allaqani bi syai'in 'alama huwa bihi. Satu pendapat sama basar tidak serupa dengan sifat ilmu, bukan jenis ilmu yang berlainan dengan jenis ilmu, tetapi bersekutu pada inkishafnya. Nah, cuma berbezalah. Nah, inkishafnya itu mutlak, yang muqayyad. Dan sifat sama basar tu dua sifat yang nyata dengan kedua-duanya dan bertakluk dengan sesuatu dengan selayak apa benda yang nak ditakluk tu, nak dikerja, mana dia hadap kerja tu, al-masmu'at wal mubsarat tadi. Kemudian yang kedua, pendapat Imam Abu Hasan al-Asy'ari juga, iaitu sama' dan basar jinsul ilmi, ini sama jenis dengan ilmu, iaitu idrak, tapi illa annahuma, tetapi sifat sama' basar tu la yata'allaqani bi illa bil mawjudil muayyani, tidak bertakluk melainkan dengan perkara yang ada, perkara yang ada saja. Dan sifat pengetahuan pula mutlak, yata'allaqu bil mawjudi wal ma'dumi wal mutlaqi wal muqayyadi. Wa kilahuma ma'a dzalika sifatani zaidatani ala ilmihi. Nah, dua-dua pendapat ni tetap juga mengatakan sifat sama' basar itu sifat yang lain kedua-duanya daripada sifat ilmu. Kemudian wa idza sabata hadza fanaqulu ad-dalail as-samaiyah dalatun ala kaunihi ta'ala sami'an basiran wal aqlu aidan yuqawwa dzalika. Jadi akli itu hanya menguatkan saja. Nah, dua-dua dipakai. Sebab tu ada di kalangan Asy'ariyah annal ashaba ihtaju ala dzalika bis-sam'i wal aqli ma'an. Nah, termasuk Imam Al-Ghazali yang menjalani pendapat pendapat istidlal dengan dalil akli dan nakli serentak. Nah, sebagaimana yang tersebutlah kita al-iqtisad fil i'tiqad. Ini panjang sebenarnya. Sudah 37 minit dah. Baik. Boleh dibaca sedikit dengan slide-slide ni dah. Kemudian syarah al-mawaqif ini lagi dahsyat. Kata Abduddin Al-Iji, al-maqsadus sadis, poin yang keenam, fi annahu ta'ala sami'un basirun, as-sam'u dalla alaihi wa huwa mimma ulima minad dini bid-darurati min dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala hajata listidlal alaihi kama huwa haqqu sa'iri daruriyatid diniyah. Ini lagi dahsyat. Tak perlu nazar pada dalil kerana termasuk maklum minad dini bid-darurah. Maklum diketahui Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Dan Hasyiah Ad-Dawani, ini di dalam Hasyiah Ad-Dawani menyebut wahuma sifatani zaidatani ay ala zat la ala ilmi kama wahama liqaulihi kasair sifat. Itu panjang ceritanya. Nah, jadi nak ceritanya wahwa dalla alaihi zahirun nusus yalzamu an yakuna mughayarataini lil ilmi, berlainan dengan ilmu, li adami sihhati tashbih syai' bi nafsi. Kalau sufa sama basar dengan ilmu, bermakna tidak sah ditashbihkan dengan diri sendiri. Fala yakunani raji'aini ilal ilmi, maka tidak sah dikembalikan sifat sama basar tu kepada ilmu. Cuma Syekh Sa'duddin At-Taftazani ada membuat satu pembukaan pemikiran. Kalau kita berlaku di atas qaul yang kedua Imam Abu Hasan al-Asy'ari tadi, maka tidak mengapalah kita kembali kepada sifat ilmu. Itu Syekh Sa'duddin At-Taftazani punya pendapat tersendiri. Nah, ini disebut dalam kitab juga 113. Nah, li jawazi an yakuna marji'uhuma ila sifatil ilmi wa yakunu sam'u ilman bil masmu'ati wal basaru ilman bil mubsarati. Tetapi telah pun dijawab oleh Imam Ad-Dawani di bawah sana tu. Nah, panjang jawapan di bawah sana. Nah, baik. Begitu juga Abu Mansur Al-Baghdadi. Nah, Abu Mansur Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam kitab Usuluddin menyabitkan sifat sama' dan basar, boleh dilihat. Nah,
Kemudian ijma' ulama ahli sunnah wal jamaah, sama ahlul hadis, Hanabilah, Athariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, ijma' alam tina'i qiyamil hawadith bi zatillah ta'ala. Memang betul. Ma la yakhlu 'anil hawadis minal hadithi fa huwa hadisun. Sesuatu yang tidak lepas daripada perkara yang baru, maka dia baru. Ini memang pasti ijma'. Dinakalkan ijma'nya banyak. Naqal al-Imam Abu Ali ibn Abi Musa al-Hambali wa Imam Abu Hasan ibn Zaruni al-Hambali wa Imam Abu Bakr ibn al-Arabi al-Maliki wa ghairuhum al-ijma' 'ala imtina'i qiyamil hawadith bi zatillah ta'ala. Memang hatta Imam Ibn Taimiyah di Darut Ta'arud, Darut Ta'arud al-aql wan naql, tajidu katsiran min mutakallimati ahli hadis ka Abi Hasan az-Zaruni tadi. Yahkuna al-ijma' 'ala imtina'i qiyamil hawadith bi zati ta'ala. Itu panjang boleh dilihat. Bahkan Imam As-Safarini Al-Hambali dalam kitab Lawami' Al-Bahiyah wa Sawatimul Asraril Athariyah, ini akidah Athariyah, fasairu sifatiz zatiyah. Apa sifat zatiyah? Al-haya' wal qudrah wal iradah was sam'u wal basar wal kalam wa ghairiha. Wasairu sifatil khabariyah min wajhi wal yadain wal qid wal qadami wal ainaini. Wasairu sifatil af'al min istiwa wan nuzul wal ityan wal maji. Panjang lagi, qadimatun lillah. Wa illa kalau tidak begitu, lakana mahallan lil hawadis wa mahalla bihi al hadis fa huwa hadisun. Ta'ala Allah wa an dzalika. Ini kata Imam As-Safarini Al-Hambali. Ini masalah. Jadi ittafaqatil Hanabilah, sepakat Hanabilah, Athariyah, Asy'ariyah wal Maturidiyah alam tina'i qiyamil hawadis billahi jalla jalaluh. Walakinahu, akan tetapi yang khilafnya ikhtalafu fi qidami sifatil af'al. Sifatil af'al. Tapi samak basar tidak masuk dalam sifat af'al. Ini boleh dibuka dalam kitab-kitab Al-Ain wal Athar fi aqaidi ahli al-athar. Abdul Baqi Al-Mawahibi Al-Hambali, Halalul Uqdi fi bayani ahkamil mu'taqa. Itu semua Hanabilah, Athariyah, semuanya menyatakan samak basar ila sifat zat. Cuma sifat fi'il itu berlaku khilaf. Hanabilah, Maturidiyah sepakat qadimatun. Tapi Asy'ariyah kata af'alullahi hadisatun fil makhluk. Jadi fal mas'alatu min masailil khilaf bainal Asy'ariyah min jihatin wal Hanabilah wal Maturidiyati min jihatin ukhra. Ma'attifaq, serta sepakat ma'attifaqil kulli ala adami qiyamil hawadis bizati rabbi jalla jalaluh. Jadi kenapa ke Hanabilah dan Maturidiyah berkata dengan kidam sifat-sifat Allah Ta'ala semua sekali? Innama qala al-Hanabilah wal Maturidiyah bi qidami sifatillah huruban, nak mengelakkan min qiyamil hawadis bi zatillah. Jadi memang betul. Memang tidak boleh ada sifat-sifat yang baharu di zat Allah Ta'ala. Kalau tidak jadi baharu zat Allah Ta'ala, itu memang kaedah ahli sunnah wal jamaah. Tetapi tidak ada ulama ahli sunnah kata jangan kata Allah Ta'ala tak mendengar kita sekarang ini, melihat kita nanti berlaku perkara baru. Itu tidak ada daripada ahli sunnah wal jamaah. Kemudian satu, sifat zat maknanya sifat makna yang ada pada zat. Ni beberapa takrif sifat-sifat makna ni. As-sifatu qa'imatu bizzatil ilahiyyati allati tujibu lillahi hukman. Lagi beberapa takrif-takrif yang sama yang dibawa. Kemudian yang terakhir, yushiru ila annal murada bil wasfil ma'nal ismi ay maqama bil mausufi lal masdari. Makna ismi bukan makna masdari. Inilah kita Hasyiah Al-Amir Ithafil Murid bi Jawharit Tauhid. Kemudian takluk sifat tu pula apa? Itu fungsi sifat. Di samping adanya sifat tu pada zat Allah Ta'ala yang qadir. Lalu dia ada fungsi pula. Bekerja. Tapi Allah lah yang bekerja, bukan sifat tu semata-mata. Kalau dalam bahasa Melayu kita bubuh melihat, mendengar, mengetahui, berkata-kata. Dan secara ringkasnya takluk ada dua bahagi. Nafsiyah bagi sifat ma'ani, iaitu qadim, tanjizi qadim, suluhi qadim. Dan yang baru nisbah bainal muta'alliq wal muta'allaq. Ini tanjizi hadis maknanya, yang baru, takluk yang baru. Mendengar yang sekarang ini, menjadi yang sekarang ini. Itu dia panggil takluk tanjizi hadis, nisbah di antara sifat Allah Ta'ala dengan apa yang dihadap kerja yang baru. Jadi nisbah ni disifatkan sebagai amrun i'tibar intizai. Apa? Subutun wa tahaqqukun fi zihni. Bukan amrun adami seperti mana yang disalahfahami oleh kelompok Taimiyun, Karamiyun. Jadi apabila amrun i'tibari jadi amrun adami, tak ada. Itu salah faham gitu. Dan bukan juga amrun wujudi seperti mana yang diiktikad oleh Karamiyah.
Karamiyah mengatakan sifat pendengar Allah Ta'ala itu baru, dan Allah Ta'ala menjadikan di zatnya. Nah, itu termasuk sifat fi'liyah kalau kita kata. Nah, bukan sifat zat. Ini boleh buka dalam kitab Asma' wa Sifat Al-Baghdadi pada muka surat 650. Ini saya kena cepat-cepat ni sebab masa terlalu mencemburui dah. Baik, kemudian ini di dalam kitab Nataijul Afkar As-Siqat tentang ta'alluq sifat. Wa ammal kalamu ala ta'alluqi faqala ba'duhum huwa sifatun nafsiyatun. Itu qaulul Imam Asy'ari dan Imam Sanusi pun cenderung seperti itu. Itu ta'alluqun nafsiyun lis-sifat. Kemudian kita Fakhruddin Ar-Razi, ta'alluq tu nisbatun wa ilaihi ma la sa'du wartadahu. Kemudian bagaimana mengharmoni? Ini ulama Asy'ariyah mengharmoni. Qultu wa ma dzakarahu min anna ta'alluqa nafsiyun muraduhu as-salahiyyu wa tanjiziyul qadim la tanjiziyul hadis. Kemudian nisbah tu pula fa mahmulun ala ta'alluqi tanjizil hadis fi ma lahu zalika minas sifat. Baik, habis itu. Kemudian konsep perbezaan sifat dan ta'alluq. Sebenarnya ini bersumber daripada penggunaan kaedah bahasa Arab tu sendiri. Yang ini berkaitan dengan fa'il lazim dan fa'il muta'addi. Kalau fa'il lazim itu tidak memerlukan, tidak membawa kepada ta'alluq. Kalau fa'il itu muta'addi, sama muta'addi binafsi atau muta'addi dengan haraf jar, itu pasti mempunyai kerjanya, ta'alluqnya. Nah, lalu dijadikan istilah khusus dalam ilmu kalam oleh ulama Asy'ariyah, mutakallimin Asy'ariyah. Kenapa? Setiap lafaz tu mempunyai dalalah. Nah, dalalah lafziyah, nah. Dan setiap dalalah tu diiktibarkan wadha'nya. Siapa yang menghantar? Iaitu syara'. Isti'malnya, isti'mal apa ni? Isti'mal pada hakikah lugawi ke, hakikah urfi ke, itu hakikah istilahiyah ni. Dan alhamlu, i'tiqadus sami', faham orang yang mendengar. Jadi di sisi ulama mutakallimin, contoh kita ambil tajuk kita sifat sama, suruh basaran, ara yubsiru ibsaran. Ini semuanya diambil daripada masdar. Nah, atau sifat juga. Lazimun la yata'adda ila ghairihi. Kalau yatsani al-muta'addin yata'allaqu muqtadahu bi ghairihi. Kemudian istilah yang pertama ini kita mesti kena memahami dengan istilah ulama dah. Pertama, penggunaan masdar dengan makna ismi. Nah, dengan makna isim, ma dalla ala ma'nan fi nafsi wa lam yaktarin bi zamani. Jika diterjemah dalam bahasa Melayu, sama pendengaran, penglihatan, basar. Jadi pendengaran tu ialah satu makna yang ada pada zat Allah, tidak menyertai dengan mana-mana masa. Sekarang ke, lagi akan ke, bahkan qadim azali, kekal selama-lamanya. Pendengaran yang qadim dan azali inilah yang diingkar oleh Karamiyah dan hanya menyabitkan kemampuan qudratu ala tasammu', nah, yang qadim. Nah, dan pendengaran ni baharu, arak yang baharu yang ada di zat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menjadi senantiasa. Nah, dan perkataan satu makna yang ada pada zat Allah, ini pula nak menolak Mu'tazilah. Kerana Mu'tazilah kata Allah maha mendengar, Allah maha melihat, tetapi tanpa sifat pendengaran dan penglihatan. Nah, jadi penggunaan pertama ni dipanggil di sisi ulama Asy'ariyah mabda'us sifat atau mabda' bagi sifat. Nah, kemudian yang kedua, istilah yang kedua di Asy'ariyah itu masdar dengan makna masdar itu sendiri. Al-masdaru huwa lafzun yadullu ala hadatsin ghairi muqtarin bi zamani. Nah, kalau terjemah bahasa Melayu, ini sifat dengar dipanggil. Kalau di istilah ulama Asy'ariyah dipanggil samaratus sifat. Dan samaratus sifat ni dia mendekati kepada ta'alluq. Namun nisbah di antara samarah dan ta'alluq itu ada umum khusus mutlak. Kullu ta'alluqin huwa samaratun wa laysa kullu samaratin ta'alluqan. Nah, ini dibahas dalam kitab-kitab Asy'ariyah lah. Nah, jadi di mana? Tengok. Fa in qila wa qad ajma'u ahlul milal wal adyan ala annahu ta'ala mutakallimun wa sami'un basirun. Ijma' sekalian ahli agama bahwasanya Allah Ta'ala tu maha berkata-kata, maha mendengar, maha melihat. Lalu kalau diiktiraf, fa in qila al mudda'a, yang didakwa bahwasanya Allah mempunyai dua sifat, yaitu pendengaran dan penglihatan. Tapi apa yang ada dalam Quran bukan pendengaran penglihatan, tapi mendengar dan melihat, maha mendengar, maha melihat. Ini lain daripada ghairul mudda'a, lain daripada yang didakwa. Ulama Asy'ariyah jawab, ujiba bi anna ahlal lughati, ahli bahasa, la yufhamuna min sami'in wa basirin illa zatan sabata laha sam'u wal basar. Ahli bahasa tidak faham daripada perkataan mendengar dan melihat, melainkan pasti zat tu ada di diri dia, pendengaran dan penglihatan. Sebab apa? Ini kaedah.
li'anna itlaqal mushtaqi wasfan li syai'in yaqtadi subutal ma'khadh li ishtiqaqi lahu fasabata lahul mudda'a bil ayati wal hadis wal ijma' ma'tibari ma yafhamuhu ahlul lughah. Jadi ahli lughah jangan kita tinggal bahasa dah. Jadi sebab itulah kita kena membezakan dia antara sifat dan ta'alluq sifat. Dan ini bukan perkara yang boleh dikafirkan kalau diingkari, pendengaran dan penglihatan. Seperti Mu'tazilah dalam kitab Fathul Mubin bi Syarhil Arba'in, perkara yang tidak boleh ditakfirkan ialah seperti nafinya Mu'tazilah terhadap mabda' sifat ni. Mu'tazilah kata alimun bila ilma, bila ilmalah, qadirun bila qudratalah. Ini. Jadi mabda' sifatnya apa? Yashtaqu minhu al-wasfu kala ilmi mushtaqi minhu alimun. Fal Mu'tazilatu za'amu, menyangka Mu'tazilah ni annahu alimun la ilmalah, qadirun la qudratalah. Jadi ahli sunnah tidak. Ahli sunnah Allah maha mendengar dengan sifat pendengarannya, maha melihat dengan sifat penglihatannya, itu maha mengetahui dengan sifat pengetahuannya. Ini bukti kita jauhi pula, yang diterjemah dengan pendengaran, dan yang mendengar dengan pendengar yang qadim. Satu. Ada lagi dalam kitab Manhajus Salam, as-sam'u artinya pendengar, pendengaran. Al-basaru artinya penglihatan, itu. Sirajul Huda sebut begitu juga. Wasam'u artinya pendengaran, wal basaru artinya penglihatan. Jadi pendengaran, penglihatan itu sifat yang ada di zat Allah Taala. Adapun mendengar dan melihat itu ta'alluqus sifat. Kemudian yang ketiga, istilah ulama Asy'ariyah bila sebut kata sama' basar. Yang ketiga ialah mengikut pendapat sebahagian ulama lughah juga, masdar itu berasal daripada fi'il. Cuma berbezanya fi'il itu berkait dengan masa yang tertentu. Ma dalla ala hadasin fi zamanin muayyanin. Jadi sebab itu mendengar sekarang itu menunjuk di atas hadas. Hadas ni perkara yang tidak dapat dilihat, hanya sungguh tahakkuk fil aqli. Itulah dikatakan amrun i'tibari. Maka banyak berlaku sapan terjemahan sifat sama ke dalam bahasa Melayu dengan mendengar. Di sisi ulama Asy'ariyah ini terjemahan bagi ta'alluq sifat. Ta'alluq bagi sifat, dan ia merupakan nisbah yang baru secara langsung mubasyarah. Mubasyarah pada waktu kejadian antara sifat pendengaran iaitu muta'alliq dan perkara yang didengar iaitu muta'allaq. Bila ada aja, Pak, Tuhan dengar, Tuhan lihat. Tak ada, Tuhan tidak mendengar, tidak mendengar, tidak melihat, tidak melazimkan buta atau peka. Tidak melazimkan begitu. Kerana dia bertakluk dengan perkara yang ada. Baik, kemudian secara terperinci ulama Asy'ariyah berkhilaf tentang ta'alluq sama' dan basar kepada tiga pendapat. Satu, sama' basar bertakluk dengan maujud. Ini pendapat Imam Abdul Hasan Asy'ari dan kibar mutakallimin. Kemudian pendapat yang kedua, sama' basar bertakluk juga dengan perkara yang tiada. Tetapi maksud tiada di sini tiada yang mungkin, yang bertakluk oleh ilmu Allah Taala lagi akan ada. Allah Taala akan cipta. Ini pendapat yang banyak dicenderung oleh ulama mutaakhirin yang muafakat dengan pendapat sebahagian ahli sufi. Kemudian yang ketiga, sama' basar ni bertakluk kepada masmu'at dan mubsarat, benda yang didengar. Melihat apa? Melihat benda yang dilihat. Mendengar apa? Mendengar benda yang didengar. Ini pendapat Izzuddin Ibn Abdus Salam Al-Qarafi dan Imam Sa'duddin At-Taftazani, dan sebahagian ulama menyandarkan ini adalah pendapat daripada mazhab Maturidiyah. Ini referensinya dalam kitab Risalatun fi Ta'alluqati Sifatillah Ta'ala karangan Ahmad bin Mubarak As-Sijilmasi. Al-awwal annahuma la yata'allaqani illa bil mawjud. Itu. As-tsani annahuma yata'allaqani aidan bil ma'dum. Saya nak baca sebut-sebut itu 21 minit gitu enggak. As-tsalitsu huwa mazhab Izzuddin Ibn Abdus Salam. Itu. Tiga pendapat. Sebenarnya khilaf tiga pendapat ni boleh dianggap khilaf lafzi kalau kita ihtimal, boleh ihtimal pandai tangguh, ataupun khilaf hakiki sungguh, tetapi tidak mengeluarkan antara satu sama lain daripada daerah ahli sunnah jamaah. Sebab apa? Sebab ini hanya furu'ul aqaid. Kita dah bahas ini. Sebab fardu kifayah ni tidak perlu orang awam tahu pun. Ini khilaf di antara mutakallimin kerana mereka sedang berbahas dengan musuh-musuh mereka seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, Karamiyah, Hasyawiyah dan sebagainya. Kerana itu keluar pendapat-pendapat yang pelbagai. Kerana itulah ulama mutaakhirin mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah membahagikan sekalian ta'alluq sama' dan basar itu kepada tiga bahagian dan menjadikan musahih kepada ta'alluq sama' basar itu wujud. Sama ada wujud fil khariji, wujud fil zihni, sama ada wujud tu qadim atau baru tak kira. Itu seperti mana disebut.
Dalam kitab wa ammal musahihu li ta'alluqis sam'i wal basari fahuwal wujudu. Itu. Tiga bahagi itu mana? Ta'alluq tanjiziyun qadimun. Mana Allah Maha mendengar dan Maha melihat sedia kala akan zat dan sifat-sifat Allah Ta'ala sendiri yang ada. Zat Allah ada? Ada. Sifat Allah ada? Ada. Maka Allah Maha mendengar, Maha melihat sedia kala lagi zat dan sifat-sifatnya. Kemudian makhluk yang belum ada lagi, Allah Ta'ala tidak melihat, ia tidak melihat. Tapi bukanlah pekak ataupun buta. Itu dipakai ta'alluq suluhiyun qadimun. Selayaknya bagi Allah sedia kala mendengar dan melihat akan makhluk yang akan diciptakannya nanti, pada masa imkanil wujud atau fima la yazal. Kemudian ta'alluq tanjizi hadis, Allah Maha mendengar dan Maha melihat akan makhluknya setelah benar-benar ada makhluk tu, kerana dicipta. Jadi sekarang ni Allah dengar tak saya bercakap? Dengar. Allah lihat tak kita sekarang ni? Lihat. Mana ada Asy'ariyah kata jangan cakap lagu tu, nanti bawa perkara baharu pada zat Allah Ta'ala. Tidak ada gitu dah. Baik, ini referensinya wa ammas sam'u wal basaru falahuma ta'alluqun salahiyun qadimun wa tanjiziyun minhu qadimun wa huwa sam'uhu ta'ala wa ibsaruhu li zatihi wa sifatihi al-mawjudati fil azali wa minhu hadisun sam'uhu wa basaruhu lil kainat fi ma la yazalu. Baik, ada 14 minit lagi. Baik, kemudian di manakah referensinya tadi? Ta'alluq tanjizi qadim, ta'alluq tanjizi suluhi qadim, tanjizi hadis, ini disebut dalam kitab bagai-bagai kitab, tapi saya petik di sini Hasyiah Bajuri ala Ummil Barahim. Kesimpulan. Kesimpulan dah. Perincian samak dan basar, boleh dilihat di skrin tu. Jadi samak, bila sebut samak, lihat apa yang nak dikehendaki. Kalau samak dengan makna sifat zat, samak dengan makna sifat ma'ani yang azali, yang qadim, yang ada di zat Allah Ta'ala, itu diterjemah dalam bahasa kita kalau Melayu ni pendengaran. Arab sama-sama. Dia boleh faham dengan siakul kalam. Kalau samarah artinya dengar. Kalau ta'alluq artinya mendengar. Jadi pendengaran wujudi. Dengar i'tibari subuti. Mendengar i'tibari subuti juga. Dan sifat pendengaran qadim. Samarah juga qadim. Ada pada zat Allah. Sabit pada zat Allah. Ta'alluq, tengok. Kalau muta'allaknya qadim ta'alluq. Kalau muta'allaknya hadis. Itu. Tahakkuk, subut wa tahakkuk. Kata tersebut subut wa tahakkuk. Bukan ma'dum, bukan adam. Begitu juga dengan sifat basar. Boleh dilihat di dalam skrin. Baik. Kemudian, ini isu dan tamahan seputar sifat samak basar. Benarkah ada ulama Asy'ariyah yang menafikan sifat samak basar cukup dengan ilmu saja? Bagi saya ini adalah fitnah. Fitnah pada manhaj Asy'ariyah. Manhaj Asy'ariyah pasti mengisbat setiap sifat yang dikhabarkan dalam Quran dan Sunnah. Contoh sifat khabariyah, istiwa, yadun dan umpamanya. Diisbat. Ma yaliku bila kaifin dan sebagainya. Apatah lagi sifat yang tidak mempunyai qarinah untuk memalingkan maknanya yang asli seperti sifat-sifat ma'ani, samak dan basar ni. Adapun khilaf yang didapati dalam salah satu daripada dua qaul Imam Abul Hasan Asy'ari ialah khilaf tentang jenis sifat samak basar. Adakah samak basar tu nau'un minal idrak seperti ilmu ataupun tidak? Dan ianya tidak sama langsung dengan mazhab Mu'tazilah qaulul Ka'bi, kerana Mu'tazilah tidak mengisbatkan makna idrak sama sekali. Sedangkan Imam Abul Hasan Asy'ari mengisbatkan bagi idrak itu makna. Dan kata Imam Abul Hasan Asy'ari, idrak itu sebahagian daripada jenis segala ilmu. Jadi idrak dengan ilmu lain, idrak dengan basar lain, idrak dengan samak lain, tapi sama-sama jenis dengan ilmu itu. Jadi menatijahkan sifat yang berlainan walaupun jenis sama dengan ilmu, iaitu idrak. Ini boleh dilihat dalam kitab-kitab Asy'ariyah. Kama sabat ay kat taghayyuril ladzi sabata indal qaum bi adillati sam'iyah li anna hadhihi sifati innama sabatat bis sam'i wa madlulu lughatan li kulli wahidatin ghairu madluli lil ukhra fa wajaba hamlu ma warada ala zahiri hatta yathbutu khilaf. Ni wajib isbat secara zahir, sebab tidak ada apa-apa pun yang membawa keserupaan dengan makhluk. Kita mendengar, Allah mendengar. Allah bersifat dengan pendengaran, kita bersifat dengan pendengaran. Adakah membawa kesamaran Allah dengan makhluk? Tidak. Sebab kita sendiri pun tidak tahu apa hakikat pendengaran kita. Cuba kita korek telinga kita buat keluar. Ada tak? Kalau korek telinga kita buat keluar, tak akan keluar sifat pendengaran. Yang keluar tahi telinga. Begitu juga. Tetapi kalau telinga ini jisim. Maka sebab tu ulama Asy'ariyah tidak mengisbatkan sifat ma'ani, tapi sifat khabariyah. Ya, sifat khabariyah, mata, ayunillah dan sebagainya. Ini panjang, boleh dilihat. Wa bayanu kaunil madluli lughatan
likulli wahidatin ghairu madlulil ukhra. Apa huraiannya? Makna yang difaham daripada bahasa tidak sama antara satu sama lain. As-sam'u hissul udhuni, wal basaru hissul aini, wal kamalul qaul, wal ilmu huwal ma'rifah. Jadi wa idza sabata annaha mutaghayyiratun lughatan kanat mutaghayiratan syar'an. Jadi bila dalam bahasa pun berlainan makna-makna je, maka dalam syarak juga berlain-lainan. Jadi tidak sama dah. Nah, begitu juga dalam syarah lam'atil adillah. Fa idza sabata annal bari'a ta'ala sami'un basirun, fa mazhabul asy'ariyatu fa mazhabul asy'ariyati anna sam'a wal basara ma'nayani sabitani mutamayyizani. Tak sama anil ilmi. Sekalipun syarakal ilma fil ihatati bi syai' ala ma huwa bihi illa annahu ma la yata'allaqani illa bimawjudin muayyanin wal ilmu yata'allaqu bimawjudin wal ma'dumin wal muqayyadi wal mutlaqi. Sebab tu sama basar inkisyaf, tapi inkisyaf muqayyad, dan kayak dengan musahihnya ialah ada. Sedangkan ilmu mutlak, apa sahaja Allah Ta'ala nyata dengan ilmunya, benda ada, benda tak ada, benda mustahil dan sebagainya, semua Allah Ta'ala nyata. Baik, tengok. Kemudian wazahabal Ka'bi, ini pendapat Ka'bi, minhum daripada Mu'tazilah, ila raddihima, kembalikan sama basar tu ila ilmaini makhsusaini. Tengok. Ini pendapat Mu'tazilah, bukan pendapat Asy'ariyah. Pendapat Asy'ariyah tetap walaupun sama basar bukan jenis ilmu, sama jenis dengan ilmu, ataupun sama jenis dengan ilmu, tetaplah sama basar tu sifatani zaidatani. Itu dah. Cuba tengok di bawah tu, waqtalafa ashabuna fi isbati anna sam'a wal basar idrakani zaidatani 'alal ilmi hal huma min jinsil ilmi amla. Itu saja khilaf. Jenis ilmu ke atau tidak? Ibnu Tilimsani sebut dah tadi kan? Sama ada jenis ilmu atau bukan jenis ilmu, wakilahuma ma'adzalika sifatani zaidatani 'ala ilmihi ta'ala. Habis. Kemudian ada 13 minit lagi. Boleh tengok lagi dalam kitab yang sama, Lum'atil Adillah. I'lam annal murada birru'yati wal ibsari halatun zaidatun 'ala ilmi. Makna melihat. Makna melihat tu apa? Iaitu yang lain daripada ilmu, bukan sekadar ilmu. Dan dikatakan di sini, wa halil idraku muqtadi li hadhihi halati khariju anil jinsil ilmi aw min jinsihi, adakah dia keluar daripada jenis ilmu ataupun sejenis dengan ilmu? Ikhtalafa fi dzalikal asy'ariyah. Itu yang dikhilaf. Bukan khilaf mengisbatkan sama basar sifatani zaidatani 'alal ilmi, bukan. Itu pasti dah ijma'. Yang dikhilafnya adakah sama basar itu sejenis dengan ilmu ataupun berlainan daripada jenis ilmu. Wa nuqila 'anil asy'ari qaulani, ada dua pendapat. Ma'attifaqi 'ala muwafaqatihi lil ilmi fi annahu yaqtadi kashfan wa yata'allaqu bi syai'in 'ala ma huwa 'alaihi illa annahu la yata'allaqu illa bil mawjudil muayyani wal ilmu yata'allaqu bil mawjudi wal ma'dumi wal muayyani wal mutlaq. Tengok dah. Kemudian memang sebab itulah Sa'duddin At-Taftazani cuba membuka ruang. Kalau kita kata jenis ilmu, maka tak mengapalah kita kembalikan sama basar kepada ilmu. Tapi itu telah dijawab oleh Imam Ad-Dawani. Hanya itu pembukaan minda oleh Imam Sa'duddin At-Taftazani. Tapi qala Syahrastani, kata Imam Syahrastani, wala tazunnanna, jangan engkau sangka, anna hadzal ra'ya, pendapat ni huwa madhhabul Ka'bi Mu'tazilah, tu jangan. Sebab apa? Fa innahu lam yusbit li idraki ma'nan aslan wal asy'ariyyu asbata lahu ma'nan wa qala huwa min jinsil ulumi. Dan ini saya nakal daripada kitab Salafi sendiri ni. Salafi yang mu'tadil, masya-Allah, bagus dia. Dia kata apa? Zahabal mu'tazilatu ila nafyi sam'i wal basar kamani qa'imatani bizza. Mu'tazilah yang menafi sama basar ni. Mana? Dua mazhab dia kata. Faqad awwaluha wa lahum fi ta'wiliha madhhabani. Ahaduhuma madhhabun nizam wal Ka'bi wa Abil Husain al-Basri wa man tabi'ahuma min mu'tazilatil Baghdad haitsu awwalaha ulai as-sam'a wal basara bil ilmi ay annahu alimun bil masmu'ati wal mubsarati. Itu. Kemudian dia bawa pula Imam Abu Hasan Asy'ari, yaqulu Abul Hasan Asy'ari fi raddihi ala ta'wilil mu'tazilah. Imam Abu Asy'ari lawan Mu'tazilah. Mana? Menyangka Mu'tazilah bahwasanya anna qaula Allah ta'ala sami'un basirun ma'nahu alimun. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Jadi kalaulah begitu kata Imam Abul Hasan Asy'ari, faqad wajaba alaikum an taqula ma'na qaulihi asma'u wa ara a'lamu wa a'lamu idza kana ma'na dzalikal ilm idza kana al ma'na dzalikal ilma
Kalaulah makna orang panggil samak basar tu ialah ilmu, maka Allah Ta'ala kata, innani sesungguhnya aku, ma'akuma. Ma'iyah sini ma'iyah ilmiah, pasti. Saya rasa pihak Ustaz Salman Ali pun setuju, ma'iyah sini bukan ma'iyah zat ataupun ma'iyah hissiyah, tapi ma'iyah ilmiah. Jadi innani ma'akuma asma'u wa ara. Inilah puncanya pendapat Imam Abu Hasan Asy'ari kata, samak basar min jinsil ilmi. Sebab apa? Ma'a di sini ma'iyah ilmiah. Jadi innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku serta kalian berdua, aku maha mendengar dan maha melihat. Jadi asma'u wa ara tu jenis daripada ilmu, tapi bukan ain ilmu, bukan. Sehingga boleh dikembalikan kepada ilmu, dinafikan sifat samak dan basar Allah Ta'ala. Baik, habis itu. Kemudian ada soalan yang kedua pula. Ada yang mengatakan Asy'ariyah, lari orang kata Allah mendengar kita berdoa, Allah melihat kita apa yang kita buat di sini, kerana bercanggah dengan kaedah Asy'ariyah sendiri. Ma la yaqlu anil hawadits fa huwa hadisun, kullu ma la zamal hadits fa huwa hadisun, ma la tanfaku anhu hawadits fa huwa hadisun. Ini bukan kaedah Asy'ariyah saja. Ini kaedah yang disepakati ahlul hadis, asariyah, maturidiyah, Asy'ariyah. Jadi bagi saya ini satu talbis, buat kekeliruan atau taqawul, buat cerita. Melainkan apabila Ustaz Salman boleh menunjukkan bukti, ada, memang betul, ada ulama Asy'ariyah melarang. Jangan kata gitu. Jangan kata Allah mendengar melihat kita sekarang ni. Kalau barulah saya kesanggup untuk tarik balik. Jadi Asy'ariyah memang tidak ada yang kata gitu. Kenapa? Bahkan perkataan orang awam tu sudah menepati dengan akidah yang diajar oleh Asy'ariyah. Kerana Allah sememang yang baru mendengar dan melihat akan sesuatu yang baru ada, dan ianya adalah ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat samak dan basar, dan tidak dikatakan berlaku perkara baru pada zat Allah. Kerana ta'alluq bukan sifat yang berdiri pada zat Allah. Seandainya ta'alluq berdiri pada zat Allah, maka ternafi, orang panggil melazimkan ternafi wahdaniyah pada sifat. Jadi banyak pula Allah mendengar, Allah melihat. Berapa mendengar melihat Allah? Banyak. Allah melihat segala yang ada. Segala yang ada tu banyak. Sedangkan pendengaran Allah, penglihatan Allah satu pada zatnya. Lebih-lebih lagi ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat samak basar tu ialah amrun i'tibariyun intiza'iyun, bukan amrun i'tibariyun ikhtiraiyun, bukan nafsiyah bagi samak basar juga, dan bukan perkara yang wujudi sehingga boleh dilihat, diri melihat dan diri mendengar Allah, sekalipun ianya perkara yang benar-benar tahakkuk dan berlaku sungguh sehingga sah dikatakan dan disifatkan Allah benar-benar sedang melihat dan mendengar makhluknya. Baik. Ini referensinya fa in qulta, kalau mu kata yalzamu min isbati ta'alluqi tanjizi hadis lisam'i wal basar, kalaulah kita isbat ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat sama basar, turuwut taghayyur ala sam'i wal basari, jadi berlaku perubahan pada pendengaran dan penglihatan, wa huwa muhalun ala sifati, berlaku perubahan pada sifat Allah, pendengaran Allah, penglihatan Allah itu mustahil. Jawabnya at-ta'alluqut tanjizi lis-sam'i wal basari amrun i'tibariyun laisa nafsiyan lahuma wa laisa amrun wujudiyan fil kharij yakumu bihima fala mahzura. Maka tidak ada apa-apa tegah apa kita mengisbatkan ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat samak dan basar. Mana Allah baru mendengar, baru melihat sekarang, sah di sisi mazhab Asy'ariyah dan tidak membawa kepada berlaku apa-apa perkara baru di zat Allah Ta'ala. Tidak membawa apa-apa perkara yang baru berlaku di zat Allah Ta'ala. Sebab ta'alluq bukan sifat yang berdiri di zat. Ta'alluq ni nisbah bainal muta'alliq wal muta'allaq. Kemudian dalam kitab Hasyiah Tahqiqul Maqam, qauluhu hadithun taqaddama, telah terdahulu, annal hadisa, bahwasanya yang baru tu yutlaku dikatakan hakikatan alal mawjudi ba'da adamin, benda ada kemudian bertak ada, wal majazan ala tajaddudi ba'da adamin, benda yang baru berlaku kemudian tidak berlaku. Dan inilah murad yang dikatakan ta'alluq tanjizi hadis di sini. Li'anna tahqiq, kerana apa? Pendapat qaulul muhaqqaq, qaul tahqiq, anna ta'alluq, sesungguhnya ta'alluq itu amrun i'tibariyun kama marra. Dan tidak boleh kita kata kalau begitu yalzamu ala hudud nazat aliyata mahallul lil hawadith, jadi tepat bagi perkara yang baru, wa huwa muhalun lima yalzamu alaihi min hudusiha iz mahallul hadis. Ya hadisun, tepat bagi baru, dia baru juga tepat tersebut. Tak boleh kita kata gitu. Sebab apa? Li'anna naqulu qad marra annahu minal umuril i'tibariyati wa hiya laysat sifatin haqiqiyatin, laysat bisifatin haqiqiyatin hatta yalzama dzalika. Bukan sifat yang ada di zat, maqam bil mausuf itu tidak, tetapi yang difaham daripada
zat Allah yang bersifat dengan sifat pendengaran dan penglihatan. Baik. Kemudian secara ringkasnya ada 5 minit lagi, ada beberapa tokoh salafi yang menulis kitab tentang manhaj Asy'ariyah tentang sifat sama basar. Lalu ia kata sesama Asy'ariyah sendiri bertelagah dalam beberapa isu. Satu, istidlal, maslakul istidlal, nak berdalil dengan sifat sama basar. Adakah dengan nakli saja atau dengan akli saja atau kedua sekali? Adakah takluk sama basar tu sekalian yang ada, benda yang ada, atau khusus kepada masmu'at, mubsarat, benda yang didengar, benda yang dilihat? Adakah sama basar tu nau'un minal idrak, sama dengan ilmu ataupun tidak? Jawapannya semua khilaf tersebut hanya berlegar dalam perkara furu' akidah. Dan orang awam tak perlu tahu pun. Jangan kita kata orang awam ni susah lah. Dah. Hak awam saya sebut dah tadi di awal-awal tadi. Mudah sangat je nak faham sifat 20. Sangat senang. Sangat senang. Tak ada kepayahan apa-apa pun untuk memahami yang fardu ain. Tetapi perbahasan yang meleret-leret min ghawamid ilmil kalam ini hanya furu'ul aqaid dan tidak membawa kepada terkeluar mana-mana pendapat dari mana-mana pendapat tersebut yang berkhilaf dalam Asy'ariyah sendiri itu daripada daerah ahli sunnah wal jamaah. Usul disepakati. Semua Asy'ariyah bersepakat pada perkara usulul aqaid dan orang awam tak perlu mengambil tahu pun perbahasan tersebut. Kenapa jadi itu? Sebab Asy'ariyah sedang menjawab pahaman yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Baik, ini boleh tengok al-farqu bainal firaq. Bagaimana perkara yang diijma' oleh ahli sunnah wal jamaah. Qad ittafaqa jumhur ahli sunnah wal jamaah ala usulin min arkanid din. Ini bab ahli sunnah wal jamaah. Asy'ariyah, Maturidiyah, Atsariyah, Hanabilah. Itu perkara ijma'. Sifat sama basar, sifat zat ada di zat qadimaini azaliyani. Qadim kedua-duanya, bukan sifat fi'liyah, bukan. Ijma' ala anna sam'ahu wa basarahu muhijma' tu tak ada. Sama kata mereka itu ahli sunnah, inna asma Allah ta'ala ala salasati aqsamin, satu daripada 3 bahagian, wa qismun minha yufidu sifatil azaliyah al-qa'imah bizatiyah kal hayy wal qadir wal alim wal murid was sam'i wal basari wasil awsaf taqati min sifatih al-qa'imah bizatiyah ta'ala. Itu tengok, pasti Allah Ta'ala maha mendengar, maha melihat. Itu perkara yang diijma'. Tidak mungkin ada ulama Asy'ariyah yang akan melarang. Jangan kata seperti itu, jangan. Nanti bawa perkara baharu di zat Allah Ta'ala. Tidak. Sebab itu ta'alluq, bukan sifat mendengar dan melihat. Tak mengapa kata Allah Ta'ala melihat kita sekarang, mendengar kita sekarang. Yang tidak boleh, pendengaran Allah baharu. Itu tak boleh. Penglihatan Allah baharu, itu tidak boleh. Itu membawa kepada perkara yang baharu ada di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian tengok Ahlus Sunnah wal Jamaah, sifatnya la yukaffiru ba'duhum ba'dan, tidak mengkafirkan antara satu sama lain. Walaisa bainahu khilafun yujibut tabarriyah wat takfir. Tidak sampai kepada mentakfir. Sa'du di atas tazani cuba buka minda, takut-takut nak boleh jadi ke sama dengan mazhab Ka'bi. Adakah menyebabkan kafir ente Syekh Sa'du? Tak ada gitu. Bahkan ulama jawab dengan ilmiah, tak betul kalau difaham seperti itu dan sebagainya. Itu ada dalam kitab Hasyiah Ad-Dawani bagi Aqaid Abduddin Al-Iji dah. Kemudian Faslus Sadih ni, ini cerita tentang bagaimana ilmu kalam ni sebenarnya bukan Imam Asy'ariyah hanya mentajdid, bukan buat mazhab baru dah, bukan. Karena awal mutakallimihim min fuqaha wa arbabil mazhab Abu Hanifah wa Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri. Jadi Imam Syafi'i kata ke mutakallimin, marah kepada ilmu kalam tu, ilmu kalam Mu'tazilah. Asy'ariyah Maturidiyah sifat 20 tak wujud di zaman Imam Syafi'i. Bahkan lahir Asy'ariyah muafakat dengan tujuan dan misi-misi Imam Syafi'i lawan Mu'tazilah. Jadi saya rasa cukup setakat tu pembentangan saya, kerana tebal ni saya terpaksa cepat-cepat. Maaf kalau tidak faham. Jadi kesimpulannya ada 8 kesimpulan dah. 8 kesimpulan yang menurut manhaj Asy'ariyah. 1. Allah bersifat dengan sifat sama basar yang qadim.
Dua, sifat samad dan bahasa Allah bersifat tunggal wahdaniyah. Tiga, terjemahan yang tepat kepada sifat samad bahasa ialah pendengaran, penglihatan. Adapun melihat dan mendengar ialah terjemahan ta'aluk sifat. Keempat, sifat samad basar bertakluk pada setiap perkara yang ada yang mawjud. Yang kelima, ta'aluk sifat mendengar melihat ialah perkara amrun i'tibari, sabit pada fikiran. Tahakkuk bukan perkara wujudi atau adami. Yang keenam, Allah Maha mendengar melihat semua makhluk yang ada ketika ini. Perkara yang keenam ni yang penting, dan yang ke-8 Allah Taala dakwaan Allah Taala tidak mendengar, tidak melihat, itu bagi saya dusta. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Faiz di atas pembukaan, bagi ucapan pembukaan yang diberikan masa 1 jam.